sama-sama kita menghayati majlis ilmu yang kita lalui pada ketika ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh kita manfaatkan dalam hidup kita bagi membantu kita menjadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya, sehingga diiktiraf oleh Allah penghambaan kita dan dapat kita kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan dengan itu dapat kita keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi pengajian kita. Muka surat berapa? Muka surat berapa? Tak ingat? Bulan tak ada. Kalau tak ingat, muka surat 1. Ya, muka surat berapa? Bulan 8. Sekarang ni bulan 10. Bulan 9 tak datang. Saya tak datang ke? Berapa tu? 265. Baik. 265. Kita tengok lepas tu berapa agaknya. 8 dari bawah. 265. 8 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al-Rabi'atu wa salasun. Ya. An-Zikra. Artinya fadilat zikir. Itu bulan berapa tu? Bulan 8. Bulan 9. Ini bulan 10. Agaknya kita pergi kepada apa ni? Adab berzikir lah. Ya. Bulan 10 muka surat 269. Lantaklah saya. Tak kira ya? Mana? Bulan 9 saya tak datang. Iya ke? Saya tak datang bulan 9. Iya ke? Ya, saya rasa ada. Ya. Saya rasa saya datang bulan 9. Lantaklah. 265 ya, kita ambil 265. Ar-Rabi'atu wa salasun. Anna zikrallahi ta'ala fil ardi lahu nurun kama qala alaihi salam zakirullahi fil ghafilin kasyajaratil hadra'i fi hashim. Artinya yang ke-34 bahawasanya zikrullah ta'ala di dalam bumi baginya cahaya. Maksudnya dalam kubur itu bercahaya-cahaya dalam kubur. Dia berzikir tu ya. Dalam bumi itu ada cahaya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berzikir di dalam perhimpunan orang yang lupa daripada menyebut Allah Taala seperti pohon kayu yang hijau dalam perhimpunan kayu yang kering. Kayu itu kaliya tu kayu bukan kaya. Nah, himpunan kayu yang kering. Dia satu aja yang hijau ni. Pokok tu sebatang dia hijau. Yang lain tu semua kuning, kering, jadi bani orang semua. Dia seorang nampak suburnya. Begitulah orang yang berzikir. Kalau dia seorang aja berzikir di kalangan orang lain yang lalai, orang lain semua apa? Semua nyanyi aja, joget aja. Dia seorang aja berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia seolah-olah macam pokok yang hijau di himpunan pokok pohon kayu yang kering. Begitulah suburnya. Begitulah nilai orang yang berzikir itu. Macam pohon yang hijau, pohon yang hidup, pohon yang subur, pohon yang rendang. Dibandingkan kelilingnya dengan pohon-pohon yang kering, yang tak ingatkan Allah Ta'ala. Ya. Ini dia fadilat zikir tu. Ya, dalam bumi pun apa itu? Usahkan di luar bumi ya, dalam bumi pun macam itu. Seperti pohon yang hijau di kalangan pokok-pokok kayu yang kering, perhimpunan kayu yang kering. Al-Qamisatu wassalasuna. Inna zikra al-khafiyya yudhkaru bi sahibihi 'inda Allahi wa yadakhiruhu Allah Ta'ala lahu kanzan ila yaumil qiyamah. Fa idza dakhala al-jannata qala Allah Ta'ala lahu laka indi sawaban wa huwa zikrul khafiyyu
lam yattali' alaihi ahadun ghairi. Artinya yang ke-35. Ini fadilat zikir yang ke-35. Banyak ni 40 katanya kalau silap saya. Fadilat zikir ya. Ini yang ke-35. Bahawasanya zikir yang khafi. Arti zikir yang khafi itu apa? Zikir yang tersembunyi. Orang tak tahu dia berzikir. Orang ingat dia tengah menong je. Rupanya dia zikir dalam hati. Zikir ni ada 3 jenis tuan-tuan. Yang pertama zikir dalam hati. Zikir qalbi namanya. Yang kedua zikir lisan. Lisan tu bang? Dengan perkataan, dengan lidah. Subhanallah. Macam tadi lah kita lihat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagus pula kata ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu bukanlah khafi. Itu dengar dia orang. Itu zikir yang nyata, zikir yang jali, yang nampak dia orang. Yang dalam hati tadi zikir khafi namanya. Ya, dalam hati aja dia. Orang ingat dia tak ada buat apa-apa. Orang ingat dia menong je. Rupanya dia berzikir dalam hati dia. Ya, sentiasa ingatkan Allah. Tengok gunung ingatkan Allah, tengok laut ingatkan Allah, tengok bintang ingatkan Allah, tengok matahari ingatkan Allah. Ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sentiasa memikirkan kejadian langit dan bumi. Itu orang zikir yang khafi. Hatinya berzikir, sentiasa ingatkan Allah. Nampak alam, dia terus ingatkan Allah. Ya. Dia nampak satu benda, dia ingatkan penciptanya. Macam kita nampak kuih tu, cantiknya kuih. Kuih lapis tu ada hijau, ada merah, ada kuning. Ya, ada biru, punyalah cantik, berlapis-lapis kuih tu. Tapi orang yang ingat tu lah, dia bukan ingatkan kuih tu, dia ingat yang buat kuih tu lagi cantik. Kalau kuih tu cantik, tukangnya lagilah cantik. Begitulah hebatnya ya, Allah tu. Bila kita ingat alam ni hebat, alam ni cantik, alam ni indah, alam ni bagus, yang menciptanya lagi cantik, lagi hebat, lagi bagus. Ini zikir ya. Itu orang yang imannya sudah sampai ke peringkat iman apa? Iman ayan. Ya. Sebut nama Allah bergementar jiwanya, itu iman ayan. Orang jenis ini lah ni. Ya. Itu yang ketiga, bahawa zikir yang khafi itu disebutkan dengan orang yang mempunyai zikir khafi itu pada hadrat Allah Ta'ala. Malaikat mengadu kepada Allah Ta'ala atau menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Dan mempertaruhkan akan dia oleh Allah Ta'ala baginya satu perbendaharaan, satu treasury. Tahu tu perbendaharaan? Perbendaharaan tu tempat nyimpan apa? Tempat nyimpan duit. Treasury. Tempat menyimpan duit. Perbendaharaan tu tempat menyimpan nikmat-nikmat Allah di syurga. Ada perbendaharaan. Yang nikmatnya tidak akan habis sampai bila-bila. Tidak terhad ya. Itu perbendaharaan. Allah sediakan dalam satu perbendaharaan hingga hari kiamat. Maka apabila ia masuk akan syurga, maka berfirman Allah Ta'ala baginya, adalah bagimu padaku pahala yang aku balaskan bagimu, iaitu pahala zikir yang khafi. Tiada melihat atasnya oleh seseorang yang lain daripada aku. Orang lain tak nampak, aku je nampak. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau bangkit malam-malam tahajud ke, jangan beria benar masang lampu rumah luar dalam. Beria benar masang lampu luar, lampu dalam. Tu pakai pula jawabah, tu naik motor pula round parit 12 ni. Nak nunjuk berdoa dia bangun malam tu pastinya ya. Esok bercerita pula berdoa. Malam tadi kata mikir teman, tengah sembahyang tahajud. Contoh katanya bunyi lori berlanggar dengan bas. Tak khusyuk teman sembahyang tahajud kena. Padahal dia bukan nak ngaburkan lori tu berlanggar dengan bas. Dia nak ngabur pada orang tu, dia malam tadi bangkit sembahyang tahajud. Bukan tuan-tuan ni yang menyelamatkan nama saya, tuan-tuan dah ya. Ini orang mana? Orang di mana? Orang di kampung, pandai pun. Ya. Jadi biar kita buat ibadah tu hanya Allah sahaja yang nampak. Hanya Allah sahaja yang tahu. Bukan nak nyorok-nyorok, tidak pula nyorok-nyorok, tapi jangan biar ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu sebab Imam Ghazali menggariskan ada 3 jenis tu. Yang pertama niat, yang kedua ikhlas, yang ketiga siddiq betul. Apa saja kita buat mesti nak ada 3 tu. Yang pertama niat. Innamal a'malu bin niat.
Macam malam ni tuan-tuan dan puan-puan datang. Apa niatnya? Ya. Kalau niat nak menuntut ilmu, itu betul tu. Bagus tu. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji', kata Allah. Kata-kata Nabi ya, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia seolah-olah berjuang di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Kejap ni tengah berjuang ni. Kalau matilah kejap ni, terus ini lihat, kalau matilah kita kejap ini sebelum dan balik, belum sudah sampai ke rumah, apa jenis mati kita? Syahid. Terus masuk syurga. Ya. Nak kata tak? Tidak. Okey. Nak tanya satu soalan lain berikutan dengan itu. Siapa nak mati kejap ni angkat tangan. Udah tak ada. Tak tindak. Memang pun ya. Allah dah sebut dalam Quran. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kita ni kalau boleh nak lari dari mati, nantilah dulu, lambat lagi nak mati. Walaupun baru lepas bedah jantung. Tahu ke siapa orang baru lepas bedah jantung? Tapi rasa lambat lagi lah ya. Walaupun umur dah 70-an, lambat lagi, orang lain dah bukan aku dulu ya. Allah dah khabar awal-awal dah. Tapi walaupun kita hendak dia kemudian datangnya, bila masanya datang apa buatnya? Dia tetap akan menemui kita ya. Bila dah sampai ajal kita tu tidak akan dapat ditangguh walaupun satu saat. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah ya. Apabila sampai ajal seseorang itu tidak akan dapat boleh ditangguhkan walaupun satu saat dan tidak pula boleh dicepatkan walaupun satu saat. It comes right on time. Kalau ajal kita kata dalam takdir itu kamu mati pukul 12.37, cukup 12.37 mati. Itulah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan tunggu-tunggu nantilah pukul 1 kakak lain, tak ada. Cukup time tu mati tu. Sebab kadang-kadang orang tu sakit berpuluh-puluh tahun tak mati-mati. Sampai kepada saat yang dia mati, dia mati. Ini dia tuan-tuan ya. Jadi sebab itu apa? Apa yang kita buat mesti niatnya semata-mata kerana Allah. Itu namanya ikhlas. Yang pertama niat. Niat ada niat baik, ada niat buruk. Ada niat kerana dunia, ada niat kerana nak megah, ada niat kerana nak akhirat, ada niat kerana apa macam mana niat ya. Tapi yang kedua tu baru ikhlas. Sudah ada niat, yang niat tu biar ikhlas. Ya. Wa ma umiru illa sambung liya'budullah mukhlisina lahuddin, kata Allah ya. Kamu tidak diperintahkan melainkan beribadah kepada Allah secara ikhlas dan kerana agama. Itu yang diperintahkan kita, biar ikhlas. Tadi nak ada niat. Bila niat tu mesti ikhlas. Yang ketiga yang kita buat tu biar sah di sisi syarak. Betul ya benda yang kita buat. Itu namanya siddiq. Ini Imam Ghazali menyusunnya ni. Ya, sebab dalam kitab tutuan dia kata ada tiga. Yang pertama niat, yang kedua ikhlas, yang ketiga siddiq. Yang kita buat tu mesti benda betul. Jangan melakukan yang dimurkai oleh Allah. Walaupun niatnya betul, walaupun ikhlas, tapi kalau bukan yang sebenarnya tak diterima Tuhan, malahan dapat dosa pula ya. Dia mencuri harta orang kaya, dapat ada curi itu, dia pergi sedekah kepada orang miskin. Macam elok tak niatnya? Elok tak? Betul tak niatnya? Rob the rich to help the poor. Macam Robin Hood. Dia kenal ke Robin Hood ni? Ada pernah dengar nama Robin Hood? Robin Hood of Nottingham Forest. Wajahnya apa? Merompak orang yang kaya untuk membantu orang yang miskin. Dalam Islam tak boleh macam itu. Ya, itu tak boleh. Jangan merompak orang kaya untuk membantu orang miskin. Walaupun niatnya ikhlas, niatnya betul, niatnya kerana Allah, bagus, murni niatnya. Kita nak mengutip derma untuk membantu sekolah anak yatim umpamanya. Buat pesta rock macam. Betul ke caranya? Panggil pula apa? Panggil pula Ning Baizura menyanyi macam. Ramai ada orang datang, banyak dapat duit. Baguslah tu. Tapi betul ke? Betul ke? Tak betul. Itu
itu dia. Mesti betul benda yang kita buat tu mesti yang diredai oleh Allah. Nak ada tiga-tiga ni baru jadi ibadah. Zikir pun itu juga. Kita zikir ni biar niatnya betul, biar yang kita buat ikhlas mata-mata kerana Allah. Yang ketiga biar yang kita zikir tu benda yang betul. Yang kita zikir tu Allah Taala ya. Ada orang zikir juga tapi baca yang qul Allah terbalik. Ada tau. Ada orang dengar tak? Zikir qul Allah terbalik. Entah macam mana. Saya tak kerti nak ngajar ni ada orang macam itu. Hendakkan apa namanya? Hendakkan hikmah tak apa-apa hikmah lah. Dia baca qul Allah terbalik. Kadang-kadang dia baca ayat Quran tapi tak betul. Ada saya dulu bertemu dengan satu keadaan ya. Dia bagi ayat-ayat entah apa jahuqa kata padahal zahuqa. Sudah cek dalam Quran tengok banyak benar salah ni. Ya. Ilmu apa? Ilmu apa gelarnya? Nasrul Haq nama ilmunya ya. Ditolak tu tiap tu dah terperantik orang tu. Dia jadi tu. Namanya Nasrul Haq. Ya. Tapi dia punya ayat, dia punya bacaan, dia punya zikir tak betul, tak ikut Quran. Sedangkan ayat bila kita semak dalam Quran, wa qul ja'al haqq wa hazaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu ayatnya. Tapi ditulis tu jahuqa, tak apa-apa jahuqa tu dia. Saya dah lupa dah. Campakkan je lah, tak diguna yang pun Kerana apa? Kerana caranya tak betul. Dalam Islam cara tidak menghalalkan matlamat atau matlamat tidak menghalalkan cara. Walaupun matlamatnya baik, cara yang tak baik tak diterima oleh Allah Taala. The end does not justify the means. Faham ke tidak? Faham ke tidak dalam buatnya? Matlamat tidak menghalalkan cara. Dalam Islam ni mesti betul belaka. Niatnya kena betul kerana Allah. Yang kedua ikhlas betul semata-mata kerana Allah, jangan kerana lain. Yang tiga benda yang kita buat tu mesti betul Macam kita semayang tadi niat apa? Lillahi ta'ala. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Tapi tu bila kita semayang kena betul bacaannya, kena betul gerak-gerinya kena betul hati itu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Itu yang ke-35 Jadi biar khafi, biar tersembunyi. Zikir ni ada zikir khafi macam syirik juga. Syirik ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Zikir pun begitu juga. Ada zikir yang khafi, yang tersembunyi, yang orang tak tahu kita tu zikir. Kita ingat dia tengah menong aja, rupa-rupanya hatinya mengingati Allah Taala. Nanti akan sampai ke hadirat Allah Taala dan Allah taruhkan perbendaharaan baginya. Dia ada treasury di akhirat besok. Maka apabila masuk ia ke dalam syurga, maka firman Allah Ta'ala baginya, adalah bagimu padaku pahala yang aku balaskan bagimu, iaitu pahala zikir yang khafi. Tiada melihat atasnya oleh seseorang yang lain selain daripada aku. Aku je nampak, kata Allah. Orang lain tak tahu. Syahadat habis. Fadilat 35 fadilat dan baca ditulis di sini. Syahadat. Apa tu syahadat? Bermula. Cerita lain ni, bermula bersalahan ulama pada zikir yang lebih afdal. Mana lebih baik, mana lebih afdal, mana lebih dikasihi Allah. Adakah zikir jahar afdal atau zikir sir afdal? Zikir jahar apa? Zikir jahar, zikir yang nyaring, yang kuat. Macam kita tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu jahar. Yang sir apa? Dalam hati je diam. Mulut pun tak muat. Yang mana lebih baik? Zikir hati ke atau zikir jahar? Bersalah-salahan ulama. Artinya apa? Ulama tak sependapat. Macam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan yang jahar itu baik, ada yang mengatakan yang khafi itu lebih baik daripada jahar. Yang mana lebih afdal? Bagi kita jawabnya apa? Dua-dua baik. Yang tak betul tak berzikir, itu yang tak betul. Lepas mayang tadi kita zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir kita. Itu aku janji itu, tuan-tuan.
Aku janji kita dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Apa artinya? Tiada Tuhan yang ku sembah melainkan Allah wahdah. Apa arti wahdah? Yang esa, yang tunggal. La syarikalah. Apa artinya? Tidak ada sekutu baginya. Yang ku sembah hanya Allah saja, tak ada yang lain. Aku tak menyembah matahari, aku tak menyembah bulan, aku tak menyembah lembu, aku tak menyembah patung, aku tak menyembah pokok besar. Yang ku sembah hanya Allah Ta'ala saja. Lahul mulk. Apa arti lahul mulk? Baginya lah kerajaan. Kerajaan yang sebenarnya siapa punya? Allah yang punya. Di dunia ini pun Allah yang punya, di akhirat pun Allah yang punya. Tak ada yang lain yang kekal kerajaannya melainkan kerajaan Allah Ta'ala. Adapun dalam dunia ni hanya sementara. Sementara Allah nak bagi dia kerajaan, dapatlah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Setiap malam kita zikir kan? Katakanlah, kamulah yang menentukan siapa yang kamu nak bagi kuasa di atas muka bumi ini. Siapa yang kamu nak bagi kuasa, kamu bagilah. Tapi tak kekal. Kamu juga mencabut kekuasaan dari sesiapa yang kamu kehendaki. Ada tak orang yang dulu jadi berkuasa lepas tu jatuh, ada tak? Ada. Sekarang ada tak dalam penjara? Ada. Dulu kuat kuasa, tinggi kuasanya, hebat je. Mari dalam penjara. Ya, jangan tengok Malaysia aja, tengok luar negara. Ada tak? Ada. Presiden-presiden yang masuk penjara ada. Presiden yang mati hukum gantung pun ada. Udah mati pun ada. Allah mencabutkan kuasa daripada sesiapa yang kamu kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', dan kamu memuliakan sesiapa yang kamu kehendaki. Siapa yang Tuhan nak memuliakan, mulialah tu. Ada pernah dengar seorang yang bernama Nelson Mandela? Ada tak pernah dengar? Siapa orangnya tu? Presiden Afrika Selatan. Asalnya siapa? Banduan. Ditorture, diseksa, didera dalam penjara. Akhirnya dia berjuang, menang dalam perjuangan. Akhirnya jadi apa? Jadi Presiden Afrika Selatan. Ini hari dah mati pun. Setelah dia bersara jadi presiden, siapa pergi melawat Afrika Selatan mesti melawat Nelson Mandela, kerana dia merupakan satu statesman. Artinya negarawan yang ulung di Afrika Selatan. Masih hidup ni. Dia mulia. Siapa muliakannya? Allah Ta'ala memuliakannya. Itu di dunia lah. Di akhirat kita tak tahulah. Kalau dia kafir tak ada mulia lagi. Tapi dalam dunia ni Allah menentukan. Depan mata kita nampak. Asal daripada banduan, akhirnya menjadi presiden. Dia hormati oleh orang. Dan kamu juga menghina sesiapa yang kamu hendak menghinakannya. Siapa yang Allah nak hina, hina lah tu. Macam orang Islam hari ni dihina ke dah? Di mana tempat orang Islam yang tidak dihina? Cakap apa kan? Kenapa? Kerana Allah nak menghinakan umat Islam hari ini. Di Afghanistan kena dihina, di Burma kena hina, di Iraq kena hina, di India dihina, di Malaysia? Di Malaysia hina ke mana? Hina sebuah. Kenapa? Kerana kita amalkan Islam di sudut-sudut tertentu sahaja. Allah dah bagi warning awal-awal lagi dah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, kata Allah. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur kepada setengah yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah yang lain? Setengah terima, setengah tolak, setengah diperjuangkan, setengah menentang, setengah kita amalkan, setengah kita tinggalkan. Kamu tu kopi tu ke, kata Tuhan. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian melainkan hina dalam kehidupan di dunia. Dia hina dalam kehidupannya di dunia. Sekarang terbukti ke tak kata-kata Allah itu?
Sudah terbukti. Sekarang kita sedang dihina di Iraq, dihina di apa? Di Afghanistan dihina. Di Burma dihina. Tengok orang Rohingya tu. Orang Islam Rohingya tu. Sekali dibunuh orang Burma tu berapa orang? 2 orang. Berapa? 500, 600 dibunuh oleh orang Burma. Tahu? Bergelempang mayat orang Islam di tepi-tepi sungai tu bersusun aja. Di Nigeria tu 2000 sekali dibunuh ramai orang Islam. Begitulah Allah nak hina kita kerana salah siapa? Allah tu kejam ke? Allah tu zalim ke? Tidak, kerana kita amalkan Islam di sudut-sudut tertentu sahaja. Kerana Allah ada janji ke hina-hina lah. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kehinaan di mana sahaja mereka berada, kecuali mereka menghubungkan diri dengan Allah dan menghubungkan diri mereka sesama manusia. Ini kita dengan Allah pun tak ada, dengan manusia pun tak ada. Itu sebab Allah ini al-Ta'ala. Dengan Allah, masjid. Berapa orang yang pergi masjid? Mana ramai yang sembahyang, mana ramai yang tengok wayang? Mana ramai yang pakai purdah, mana ramai yang terdedah? Ya Allah, tak tahu nak menjawabnya. Mana ramai yang berjihad, mana ramai yang jahat? Mana ramai yang warak, mana ramai yang wakra? Itu sebab sekarang kita dihina oleh Allah Ta'ala. Hubungan dengan Allah pun tak ada. Masjid kosong. Masjid tempat orang bergaduh ada. Bukan masjid tempat orang menuntut ilmu, tempat orang bergaduh. Setengah-setengah masjid tu banyak pula kongger. Sini alhamdulillah tak ada kongger. Tahu kongger? Ya Allah, dia mesti tahu kongger. Kongger kalau duduk atas pokok jambu, dia makan jambu ke tak? Makan jambu ke tak? Dia duduk atas pokok manggis, dia makan buah manggis ke tak? Tak. Tak faham dekat saya? Kalau dia duduk atas pokok rambutan, dia makan rambutan ke tak? Tapi cuba dia panjat pokok rambutan yang ada kongger. Apa dia buatnya? Apa dia buatnya? Dikokok-kokoknya. Begitulah orang dalam masjid kadang-kadang kongger banyak benar. Dia tak boleh nak ngajak, tak baginya orang lain ngajak. Itu kongger tu. Minta maaf dia. Masjid ni tak ada lah kongger. Kalau ada, ramai lah tu guru je dah kena buang. Ada tak masjid-masjid yang kongger banyak? Ada. Di satu tempat tu ustaz tu dah duduk apa ni. Datang sia-sia tu. Ustaz tak boleh ngajar sini. Ustaz tu terkenal ustaz tu tau. Janggut panjang benar. Apa? Ustaz apa? Taliban. Kenal ustaz Taliban? Tak kenal dia mah. Tanya lah sampai mana ustaz Taliban. Tak boleh ngajar ustaz. Ustaz ngajar politik. Marah benar. Langsung tak bagi dia mah. Itu kongger tu. Padahal kawan tu ngajar mana dia sebut nama-nama parti politik. Tak ada. Cuma dia menyatakan kebenaran. Kalau kamu tak nak amalkan Islam, Allah akan ganti orang lain untuk mengamalkan Islam. Ini ngajar apa tu? Macam saya ngajar juga lah. Saya ngajar ada sebut politik tak? Ada sebut nama-nama parti ke tak? Tak ada. Kita nyatakan kebenaran aja. Tapi ada orang yang terasa. Ustaz ni politik. Lalu tak bagi je. Orang apa tu yang marah tu apa keluarnya? Kerongge. Jangan jadi kerongge. Ini dia. Jadi biar kita ni, kalau kita tak boleh buat, biarlah orang lain buat. Kita hendak akan kebaikan. Kita biarkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong bantulah kamu dalam urusan-urusan yang baik dan urusan-urusan yang membawa kepada ketakwaan. Jangan kamu bertolong bantu dalam urusan-urusan yang membawa kepada dosa dan yang membawa kepada permusuhan. Itu dia. Itu apa nama tu? Yang khafi tadi tu. Syirik tu khafi juga. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Zikir pun begitu juga. Ada zikir jali, ada zikir khafi. Ada zikir yang tersembunyi. Baik. Mana kerjanya? Mana yang dah hilang? Mana kali? Syahadat tadi ya, syahadat. Mana syahadat dah hilang? Syahadat.
Tengah-tengah. 265. Bersalah-salahan ulama pada sama ada mana yang lebih afdal, sama ada zikir khafi atau zikir apa ni yang nyata, yang jelas bersalah-salahan ulama. Salah untuk salah kat saya ni. Betul. Bersalahan ulama pada zikir yang terlebih afdal. Adakah zikir jahar afdal atau zikir sir afdal? Maka kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syazali, ini orang yang memberi pendapat. Salah satu ulama itu namanya Syekh Abdul Wahab Asy-Syazali, bahawa zikir itu afdal bagi orang yang mubtadi. Orang yang mubtadi itu orang yang mula-mula nak belajar zikir. Jadi orang yang mula-mula nak belajar zikir, biar zikir apa? Zikir kuat tu afdal ya. Iaitu zikir yang terlebih afdal adalah zikir jahar. Zikir bagi orang mubtadi ialah zikir jahar ya. Bahawa zikir itu afdal bagi orang yang mubtadi, yakni bagi orang yang permulaan, yang bermula-mula nak menjalani jalan kepada Allah Taala. Yang ghalib bagi mereka itu atasnya keras hati. Kalau dia keras hati, apa buat? Zikir supaya dia jadi lembut hati. Jadi nak melembutkan hati itu zikir banyak-banyak. Siapa yang keras hati? Apa tanda keras hati? Nak bergaduh saja? Itu keras hati ke? Bukan. Orang keras hati ni orang yang tak mahu menerima kebenaran. Dan taklah sebut ayat Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nehin buat tak peduli. Teman tak kira, teman nak yang ramai juga. Itu orang keras hati tu. Walaupun dia tahu dia dalam keadaan batil, dia tak peduli, dia terus juga dengan kebatilannya. Walaupun dia tahu dia tu datang kemurkaan Allah Taala, tapi dia terus juga melibatkan diri dalam hal-hal kemurkaan Allah Taala. Itu orang keras hati namanya. Lantaklah, udah tua-tua bangka dia masih jadi artis karaoke lagi, masih lagi rap lagi, masih lagi rock lagi. Udah tua tu. Umur yang 70, 60 udah masih nari. Dang. That's the way I like it. Itu orang lembut hati, itu orang keras hati tu. Orang keras hati tu. Tak percaya mau kejap ni pergi Tok Ensin. Pergi naik kelab Tok Ensin tu. Yang ramainya orang tua ke orang muda. Sekali lagi, yang ramainya dalam naik kelab di Tok Ensin tu orang muda ke orang tua. Orang tua, orang pencen umur 60. Umur dekat 65. Itu yang ramai. Tak saya mau pergi kejap ni. Jom saya bawa, saya dalam tokak. Tapi saya hantar pintu aja lah. Orang tua, orang muda tak ada. Kerana naik kelab ni, orang muda mana ada duit. Yang ada duit orang tua. Anak magi, pencen ada, kebun kelapa sawit ada, padi ada. Senang ke? Sebotol Coca-Cola RM12, saya lalu beli. Belum beli. Fresh Orange FN tu segelas aja bersama macam ni gelas ni, RM15. Itu. Kalau minum di naik kelab lah, kalau minum tenggung tu, itu murah lah ya. Mana ada dapat duit? Yang banyak duit apa? Orang tua. Tapi itu yang begitu. Tak demo kejap menengok. Tapi yang jantan je lah orang tua, yang muda je tak ada lah orang tua, yang betina je tak ada orang tua. Kalau tua betina, siapa siur pun. Itu dia. Keras hati dah tu. Bukan dia tak tahu dia dah tua. Kadang-kadang dah stroke tu, nehin lagi ya. Itu orang keras hati lah namanya. Sampai dia mati. Tak mahu menerima kebenaran. Dia tak sedar diri dia tu tak lama lagi dalam dunia ni. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan itulah ya. Ini bagi nak melembutkan hati supaya dia jangan keras, banyak zikir ya. Karena Allah dah janji, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Ketahuilah kamu bahawa dengan banyak berzikir kepada Allah tu akan menenangkan jiwa. Orang lembut hati tu tenang jiwanya, sabar, redha dia kepada Allah SWT. Itu orang lembut hati ya. Kita nak hati lembut ke hati keras? Nak hati lembut ke hati keras? Lembut. Kalau lembut hati apa buat? Banyak berzikir. Tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lantak dia kuat. Ya, ramai-ramai berzikir tak apa. Bagi orang yang mubtadi, orang yang mula-mula. Macam kita kalau ngaji mula-mula sekolah apa? Tadika dulu. Yang kuat tu macam tadika lah.
Yang ghalib bagi mereka itu atasnya keras hati. Dan kelam hati. Kelam tu apa? Gelap hatinya. Gelap tu tak mau menerima kebenaran. Itu lagi apa? Lagi teruk ya. Dan kelam hati mereka itu. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah taala, qad ajma'u ala annahu yajibu 'ala al-muridil jahri. Jahri bizikri wa anna zikra bisirri wal hauni la yufidu ruqyah. Artinya sesungguhnya telah muafakat kebanyakan ulama ahli tasawuf atasnya bahwasanya wajib atas murid-murid itu berzikir dengan jahar, yakni menyaringkan akan suara. Mereka itu dengan berzikir ya, dengan berzikir serta di dalamnya didalamkannya akan suaranya, artinya dinyaringkan suaranya tu. Dalam pula lagi suara tu. Ya, mereka itu dengan berzikir serta didalamkannya akan suaranya itu, dan bahawasanya berzikir dengan sir dan perlahan-lahan itu tiada memberi faedah. Ya. Kalau dia perlahan je tak ada faedah. Tak ada mendidik hati dia. Ya, akan menaikkan kepada martabat yang tinggi. Itu mula-mula, bagi mula-mula zikir. Biar dia kuat. Biar dengan suara dia dengar suara tu. Tak ada dia dengar suara-suara yang lain. Ya. Suara zikir aja dia dengar. Dia nak wujudkan suasana tu. Suasana mengingati Allah. Ya. Jadi yang itu dah melatih dia untuk mencapai martabat yang lebih tinggi daripada sekarang ni. Dan lagi sayugianya bagi mereka itu bahawa berzikir ia dengan keras yang sempurna sekira-kira bergerak daripada atas kepala mereka itu hingga kaki mereka itu. Biar bergerak, yang diam je. Gerak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kepala bergerak, kaki pun bergerak juga. Sampai terangkat punggung. Itu yang bagus. Ya. Ini nak kena pergi belajar pada guru-guru tarekat lah. Kaifiat zikir tu ada mana-mana tarekat ada tertentu apa ni caranya. Ya. Hingga kaki mereka itu, kerana kata ulama ahli tasawuf ini, idza zakara al-muridu rabbahu azza wa jalla bi shiddatin wa azmin tuwita lahu maqamatit tariqi bisur'atin min ghairi bat'in farubbama qata'a fi sa'atin ma la yaqta'uhu ghairuhu fi syahrin aw aksar. Artinya apabila zikir murid akan Tuhannya Azza wa Jalla dengan sangat kuat, dan cita-cita yang keras, nescaya dilipat baginya maqam. Dilipatkan maqam tu darjat ya, didatangkan darjat baginya. Segala jalan kepada Allah Ta'ala. Artinya jalan tu jadi apa? Jadi hampir dia kepada Allah Ta'ala. Tak adalah dikentangkan jalan tu jauh benar baru dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Artinya dilipatkan jalan tu, disempit, dipendekkan jalan tu. Segera dia menuju kepada Allah Ta'ala. Dilipatkan jalan kepada Allah Ta'ala. Sampai ia dengan segeranya, nampak? Itu bukan segeranya, segeranya. Dengan tiada berlambatan, maka terkadang memutuskan ia akan jalan itu. Kadang-kadang diputuskan jalan itu, terus sampai aja. Tak ada jalan jauh. Sampai aja. Diputuskan jalannya itu. Ya, diputuskan dia akan ibadah yang lain daripada zikir itu. Di dalam sebulan atau banyak, kadang lebih dalam sebulan lah. Bermula dalil yang demikian itu, yaitu firman Allah Ta'ala, summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Surah Al-Baqarah ya. Ayat berapa ya? Ayat dalam 340 lah tu ya. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Artinya maka keras segala hati. Qasat qulubukum, keras segala hati-hati kamu. Kemudian daripada yang demikian itu seperti batu. Batu tu keras ke lembik? Batu tu keras ke lembik? Begitulah hati-hati kamu tu, keras macam batu. Tapi walaupun keras batu tu, boleh tak dia lekuk? Boleh tak dia lekuk? Dengan apa?
dengan titikkan ayu atasnya. Lama-lama lekuk lah tu. Macam mana keras tu. Ya. Seperti batu. Yang terlebih atau terlebih sangat keras daripadanya, maka bahawasanya tiada pecah. Ya, tiada pecah nyata melainkan dengan palu yang keras. Sebab tu zikir tu biar keras. Batu tu nak pecah apa buat? Batu tu nak pecah apa? Ketuklah kuat-kuat dengan tukai-tukai besi tu. Pecahlah batu tu. Begitu juga hati kita ni. Hendakkan dia lembut. Palu tu dengan zikir yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah ya. Sebab zikir yang mula-mula tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul? Betul kan? Allah, 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 Allah. Udah lepas tu hu tu tanya dia siapa? Allah. Jangan terus tuduh orang kata hu tu sesat kan? Nanti bila sampai kita kaifiat zikir tu akan jumpa ya. Dia mula-mula penuh ayat tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah biasa. Udah apa? Udah jadi darah daging. Kemudian dia ubah Allah, 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 Allah. Udah tak perlu nyebut la ilaha illallah. Tapi hakikatnya menyebut la ilaha illallah juga. Cuma dia lidah dia menyebut Allah, Allah, Allah. Bila dah sebati, tak ada lagi Allah macam sebut. Sebab apa? Hu tu bukan ngalah lembu. Ya. Hu tu artinya dia. Dia siapa? Allah ya. Itu. Jangan terus kita tuduh orang tu sesat sikit apa bunyi tu. Ni kan. Ada dalam kitab. Kalau tidak diharam kitab ni, dia tentu maknanya diterima oleh masyarakat ya. Tapi kena penerangan macam ni dah kalau tidak dah ada apa? Jadi sesat. Jangan terus buat hu je kan. Apa ini kan ya? Tu imam mana kena tu imam Isyak kan? Jangan hu jangan terus je. Dia nak apa? Dari step by step step by step baru boleh. Dengan keras daripadanya atau dan maka bahawasanya tiada pecah batu melainkan dengan palu yang keras. Demikianlah segala hati manusia itu tiada lembut. Itu bukan lambatnya, tiada lembut melainkan dengan dipalu akan dia dengan zikir yang keras lagi jahat. Dan sayugianya lah tu tak ada. Dan sayugianya atas murid itu bahawa ia berzikir sama-sama dengan orang yang banyak. Biar dia ramai-ramai zikir. Ya. Yang banyak seperti kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, qad ajma'al ulama'u salafan wa khalafan ala istihbabi zikrillahi ta'ala fi jama'atin fil masjid wa ghairihi min ghairi nakiri bisyartihi. Artinya sayugianya telah berhimpun segala ulama yang dahulu dan ulama yang kemudian. Sudah sepakat antara ulama dulu dan ulama sekarang ya, atas sunat berzikir di dalam orang yang banyak-banyak bersama ni. Artinya berhimpunan zikir apa hukumnya? Sunat ya. Lepas kita semayang berjemaah, sunat zikir beramai-ramai. Cuma adalah kumpulan-kumpulan segelintir manusia yang katakan bid'ah. Adalah itu orang baru-baru nak begitulah. Lebih-lebih lagi mereka-mereka yang dulu dari Madinah tu. Apa nama? Bid'ah belaka. Zikir beramai-ramai bid'ah, doa beramai-ramai bid'ah. Itu yang lepas salam bal, lepas salam bal. Tahu apa bal? Naik bal. Apa bal? Kumbal. Lepas salam kumbal, lepas salam kumbal. Tunggulah apa kesalahannya zikir ya. Ini sepakat ulama-ulama dulu dan ulama-ulama sekarang ni sepakat mengatakan sunat zikir itu beramai-ramai ya. Sunat berzikir dalam orang yang banyak-banyak sama ada dalam perhimpunan masjid dan lainnya. Jadi sunat tu ramai-ramai tu zikir. Selepas sembahyang berjemaah kita zikir pun berjemaah. Supaya datang kekuatan, datang keseronokan, datang zauknya. Kalau ramai-ramai ya, seronok. Kalau seorang-seorang usah buat lah. Balik ke rumah aku kan tak nak aku zikir di masjid, aku nak zikir di rumah seorang macam. Macam tu kan. Sabuai lah. Bila tengok WWE Smackdown tu boleh zikir. Boleh zikir kan? Tengok Undertaker, tengok The Big Show, boleh zikir kan? Sabuai lah. Jadi you tengah orang ramai ni berzikir.
Dengan tiada disalahi oleh orang dengan syaratnya, ikut syaratnya lah. Dan lagi sayugianya bagi orang yang berzikir itu bahawa menghadirkan dalam hati mereka itu akan kebesaran Allah. Ya, bila kita zikir itu la ilaha illallah, kita mengaku tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah, kita mengaku tak ada siapa yang kita nak tunduk hanya kepada Allah. Tiada siapa yang kita nak membesarkan hanya Allah Ta'ala. Bukan macam kita zikir orang kenduri, itu tak diingat langsung ke Allah pun. Ya, ke tak ni? Kenduri, orang kenduri tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nasi ke pulut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pulut kuning ke pulut putih la ilaha illallah, la ilaha illallah, belau ke inti aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan-jangan kau tercanai aja kot la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau tercanai boleh tahan juga. Jangan-jangan biskut mayat aja kot la ilaha illallah. Tahu ke biskut mayat? Kalau orang itu punya zikir, dapat apa? Dapat apa? Dapat biskut mayat ajalah. Lidah berpahala, bukan tak ada pahala, tapi hati tak ada apa-apa, tak ada kesan. Tak ada mendatangkan kesan dalam hati kita tu. Ini biar kita ingatkan Allah ketika berzikir tu. Itu kata Syekh Abu Bakar Al-Kitani rahimahullah ta'ala. Min syartiz zakiri an yashabahu al-ijlalu lillahi ta'ala wa ta'zimu wa illa lam yuflih sahibuhu fi maqamir rijal. Artinya setengah daripada syarat orang yang berzikir itu bahawa menyertai akan dia membesarkan bagi Allah Ta'ala dan mentakzimkan akan dia. Mentakzim itu arti mengagungkan, ya. Maka jika tiada yang demikian itu, nescaya tiada dapat kemenangan. Tak dapat kemenangan. Kita hendak kemenangan ke kerugian. Kita hendak kemenangan, maka dia tak dapat kemenangan. Nescaya tiada dapat kemenangan oleh orang yang berzikir itu di dalam maqamur rijal, dalam makam di akhirat besok. Tak dapat makam az-zakirin, golongan orang yang kuat berzikir. Yang ni nescaya tiada boleh naik ia ke atas martabat orang yang arifin. Atas lagi tak boleh. Had arifin pun tak dapat. Dan kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syazali rahimahullah ta'ala, bermula zikir yang afdal bagi murid itu. Murid itu penuntut, ya, yang menuntut keredaan Allah Ta'ala. Itu namanya murid. Kita ni semua murid lah kan, ya? Menuntut keredaan Allah Ta'ala. Jadi zikir yang afdal bagi murid itu, bagi kita ni, iaitu zikir la ilaha illallah. Itu yang paling afdal. Itu sebab bila nak zikir, apa kata Tok Imam? Apa seru Tok Imam? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya? Apa artinya? Yang paling afdal zikir itu ketahui olehmu, iaitu la ilaha illallah. Itu zikir yang paling afdal. Sebab itu la ilaha illallah namanya banyak. Ada dipanggil dia itu kalimah tauhid, ada orang panggil dia itu kalimah syahadah, ada orang panggil dia itu kalimah thayyibah, ada yang panggil dia itu kalimah afdal, afdalul zikri, kalimah yang paling afdal zikir. Itu nama-nama la ilaha illallah. Ada yang panggil kalimah tauhid, tauhid kepada Allah, mentauhidkan rububiyah Allah, mentauhidkan uluhiyah Allah, mentauhidkan asmaul husna Allah, mentauhidkan sifat-sifat Allah. Itu mengesakan. Ya, tuan-tuan boleh baca buku yang bernama yang selalu Ustaz Tirmizi ngajar tu. Iman, rukunnya, lagi hakikatnya dan pembatalannya. Itu Ustaz Tirmizi selalu mana kata-kata benda ngajar kita itu tu. Iman, al-iman, lagi apa? Rukunnya, lagi hakikatnya dan pembatalannya. Ada 4 jenis tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma' dan tauhid as-sifat. Sebab orang mengatakan la ilaha illallah tu kalimah tauhid. Ada juga orang mengeluarkan kalimah la ilaha illallah tu kalimah syahadah. Ya. Karena dia sebelum itu ada asyhadu, aku naik saksi. Karena kita ni dulu-dulu ada tak naik saksi di hadapan Allah Ta'ala? Ada tak Allah tanya kita dulu?
Masa alam roh tu, alastu bi rabbikum, kata Allah. Ada tak? Ha. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Apa kata kita? Apa kata kita ketika itu? Bala syahidna. Bahkan kami menyaksikan kamu, ya Allah. Kita dalam dunia ini membaharui penyaksian kita terhadap Allah. Sebab itu orang kafir orang masuk Islam mesti sebut asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak sah ya. Kerana itu penyaksian, sebab kalimah penyaksian, kalimah syahadah. Yang tiga dipanggil apa? Kalimah thayyibah, kalimah yang baik. Ya, dalam surah Al-Baqarah juga Allah sebut, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatazakkarun, kata Allah. Apakah kamu tak perhatikan bagaimana Allah bandingkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah tu laksana sebatang pokok yang akar tunjangnya jauh terbenam ke dalam bumi dan pucuknya melunjak ke langit. Dia mengeluarkan buah-buahan dengan izin Tuhannya. Dan Allah jadikan bandingan ini untuk kamu agar kamu dapat peringatan. Allah bandingkan kalimah thayyibah, la ilaha illallah tu sebagai kalimah thayyibah, kalimah yang baik, macam sebatang pokok. Pokok tu kalau akurnya jauh dalam bumi, kuat ke tak kuat pokok tu? Rendang ke dah? Rendang. Subur ke dah? Subur. Sehat ke sakit? Sehat kalau jauh akurnya. Dan begitu juga kalau akurnya jauh dalam bumi, pucuknya melunjak ke langit. Ya dah? Ada ke pucuknya laju je kalau akurnya jauh dalam bumi? Tak ada. Subur pucuknya. Dan dia mengeluarkan buah-buahan. Dia mengeluarkan buah-buahan untuk siapa? Untuk kita. Dia mengeluarkan buah-buahan dengan izin Tuhannya. Dan Allah jadikan bandingan ini untuk kamu, untuk kita, agar kamu dapat peringatan. Begitulah juga la ilaha illallah tu. Kalau dia datang dari hati, orang tu kuat ke tak kuat imannya? Kalau dia betul-betul datang dari hati, kuat ke tak kuat imannya? Kuat. Kalau orang tu kuat imannya, bukan saja diri dia berguna untuknya, tapi orang lain dapat faedah darinya. Bila dia kuat iman, dia hanya menolong orang yang perlukan pertolongan sahaja. Dia ilmunya untuk orang ramai, lagi tenaganya untuk orang ramai, hartanya pun dapat dikongsi oleh orang ramai kerana imannya kuat. Itu kalau kalimah syahadah tu datang dari hati yang dalam, dari lubuk hati dia benar-benar. Kalau tidak, kalau hanya di lidah aja, di hati tak ada. Kalau dia mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah hanya di lidah, tapi hati tak ada, betul? Jadilah orang tu macam tadilah. Nak apa? Nak ke pulut, nak ke jannah, kalau tak ada tak siul. Dia nak ke dunia aja. Tak ada rasa hati, tak ada berguna kepada masyarakat. Sedangkan orang yang paling baik, kata Nabi, ialah orang yang memberi faedah kepada orang lain. Khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ilmunya dapat dikongsi oleh orang lain, hartanya boleh dikongsi oleh orang lain, tenaganya boleh dikongsi oleh orang lain. Lagi apa? Kekuatan dia boleh dikongsi oleh orang lain, dan sebagainya. Dia boleh menjadi apa? Menjadi pembantu kepada masyarakat-masyarakatnya. Orang memerlukan dia. Kalau dia orang yang beriman. Kalau tak beriman, kalau orang tu mengisap dadah aja, ada orang nak minta bantuan dari dia. Kalau dia tu imam, contoh imam kita ni, ada tak orang minta bantuan dengan dia? Kalau nak kenuri, nak ke siapa? Nak kan tu imam. Kalau tu imam tak datang macam turut ke rumah, tu imam orang nak nunggu ni kita. Tapi kalau pengisap dadah tak datang, ada ke orang nak nurut koma? Ini dia tuan-tuan ada. Itu la ilaha illallah tu. Zikir tu dipanggil apa? Kalimah thayyibah. Dan akhir kali dia panggil afdaluz zikri. Seafdal zikir ialah la ilaha illallah. Baik. Bermula zikir sir itu iaitu terlebih afdal bagi orang yang arifin. Kalau dia sampai ke peringkat arifin, sudah betul-betul kenalkan Allah, arifnya dia kenal betulkan Allah. Orang yang betul ada makrifat. Betul kena itu saya baca tadi. Betul zakiron ayat betul.
Afdal murid itu iaitu zikir la ilaha illallah selama ada ia dalam hawa nafsunya. Maka apabila fana ia daripada nafsunya, maka bahawa zikir Allah itu lebih bermanfaat. Tadi la ilaha illallah itu bagi orang yang permulaan ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru dapat kemenangan. Ya. Udah habis la ilaha illallah, dia udah sampai ke peringkat arifin. Apa itu arifin? Arifin apa itu? Yang kenal betulkan Allah, tahu sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dia kenalkan diri dia, baru benar arif. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa kenal akan Tuhannya, maka dia kenalkan dirinya sendiri. Kenalkan Tuhan, baru kenalkan diri dia. Allah maha mendengar, dia maha peka. Allah maha melihat, dia maha buta. Allah maha bijaksana, dia maha bingung. Dia tahu, dia opposite daripada sifat Allah Ta'ala. Allah maha berkuasa, dia maha apa? Lawan kuasa apa? Dia maha lemah, ya, dan sebagainya. Baru itu namanya orang arif. Kalau ramai arifin, kalau seorang arif namanya, orang yang betul-betul arif, yang betul-betul kenalkan Allah Ta'ala. Kita ni seorang pun panggil arifin juga. Ada tak orang nama arifin ni? Ada tak? Seorang aja. Patutnya arifin tu ramai. Tak apalah, itu nama aja, tak apa ya. Jangan lepas ni pergi ke pejabat pendaftaran, nak tukar nama, aku tak nama arifin, aku nak nama arif, tak payah ya. Ya, itu orang arifin. Karena orang-orang yang bukan arifin ni, dia masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Ada nafsu yang jahat-jahat tu masih ada lagi dalam diri dia. Ya, bermula kata dia Abu Hasan Asy-Syadzali rahimahullah taala, bermula zikir yang afdal bagi murid itu iaitu zikir la ilaha illallah. Selama ada ia dalam hawa nafsunya. Ikut hawa nafsu lagi ya. Walaupun nafsu tu dah dikekangnya setengah daripadanya, tapi ada nafsunya masih diikut dia lagi. Maka apabila fana ia udah binasa nafsu tu, dah tak ada nafsu lagi dah. Bukan dibunuh nafsu tu dikawal dia untuk melakukan kebaikan. Dah sampai kepada nafsu apa? Penghujung ke nafsu apa? Kamilah namanya. Nafsu tak ada tujuh. Panjang cerita je kalau nak cerita huraian nafsu tujuh ni. Tapi dah sampai penghujung. Nafsu kamilah. Nafsu dah macam nafsu rasul-rasul, nabi-nabi. Dah tak ada lagi keinginan nak melakukan kejahatan. Dia. Kalau dah habis itu, ya, sudah sampai apa, dikawal daripada nafsunya. Ya. Maka apabila fana ia daripada nafsunya, maka bahawa zikir Allah itu terlebih bermanfaat baginya. Tak payah lagi la ilaha illallah. Apa nama zikirnya? Allah. Boleh tak zikir betul? Allah. Boleh ya? Nak lagu boleh? Ya Allah, 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 ya Allah. Siapa tak hafal angkat tangan? Ya. Hendak dengan tanda aja. Itu jadi lebih baik. Allah ya. Terlebih manfaat baginya. Bermula sir itu iaitu terlebih afdal bagi orang yang arifin. Kalau sampai ke martabat arifin, zikir sir itu lebih faedah baginya ya. Lebih afdal. Yani orang yang telah sampai kepada makrifatullah, ingatkan Allah betul, kenal betul-betul kan Allah dengan makrifat yang putus, dan makrifat dengan ilmu hakikat, dan dengan ilmu laduni. Laduni ni artinya ilmu tu kefahaman dia datang sendiri je, tak payah belajar. Ya, dia datang sendiri, itu ilmu laduni, ilmu yang tidak melalui proses pembelajaran formal. Itu namanya laduni. Dia faham je. Nak dapat ilmu laduni macam mana? Amalkan ilmu yang ada pada diri tuan-tuan tu. Mana yang tahu amal, tahu satu, amal satu. Nanti Allah akan bagi dia ilmu yang lain. Kerana ini janji Nabi tau. Man amila bima ilma warasahullahu ilma ma lam ya'lam, kata Nabi. Siapa mengamalkan satu ilmu, maka Allah akan wariskan baginya ilmu-ilmu yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada je ilmu, Allah tambahkan ilmu. Ilmu ni lagi dibelanja, lagi apa? Lagi bertambah. Faham ke cakap saya ni? Ilmu tu lagi dibelanjakan, lagi dia bertambah. Ya. Bila dia amal, dia bertambah. Amal dia tambah. Itu ilmu. Duit lagi dibelanjakan, lagi berkurangan. Ya. Kalau bawa RM10 ke market, apa dapat?
Dapat udang sekilo. Habis mana cukup duit pun RM10 udang sekilo. Itu dah duit. Dia makin lama makin habis. Ilmu lagi dibelanjakan, lagi bertambah. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak bertambah ilmu, amalkan ilmu yang ada. InsyaAllah dia akan menjadi tambah. Itu namanya ilmu laduni namanya. Kerana ghalib pada mereka itu zikir dengan hati. Sekalian kelakuan mereka itu zikrullah Ta'ala. Kerana inilah kata ulama, idza arafa Allah Ta'ala kulla lisanuh. Artinya apabila mengenal seorang itu akan Allah dengan pengenalan yang putus, nescaya kelu lidahnya, tak cakap-cakap lidahnya, kerana dia ingatkan Allah Ta'ala. Dia sebut Allah, yang lain keluarlah, tak cakap. Dan kata syekhuna tu ni syekh kami. Qutubul akwan, katanya syekh yang paling tinggi martabatnya, kutub tu apa? Tak faham kutub kan? Kutub utara, kutub selatan. Artinya apa? Penghujung. Tak ada lagi dah. Itu namanya kutub. Wali yang paling tinggi ialah wali apa? Wali kutub namanya. Dia dah tak ada lagi katah daripada kutub tu. Itu wali yang paling tinggi dalam dunia ni. Wali kutub. Wali Allah itu ya, bukan wali nikah. Wali nikah saya pun dah jadi wali nikah. Ini wali Allah yang paling tinggi martabatnya, dipanggil wali apa? Wali kutub. Ini. Namanya Syekh Muhammad bin Saidi Al-Syekh Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Dia nama pengarang kitab ni, Syekh Abdul Saman, diambil dari petik dari Syekh Abdul Saman ya. Syekh yang paling tinggi martabatnya di sisi muridnya. Apa kata? Madarul arifin fikru wal jaulanu. Artinya bermula peredaran orang yang arif itu memikirkan akan Allah dengan hati mereka itu, dan memandang mereka itu akan kenyataan Allah Ta'ala. Apa yang dia tengok semua dia ingatkan Allah saja, tak ada ingat yang lain ya. Tengok matahari ingat Allah, tengok bulan ingat Allah, tengok gunung ingat Allah, tengok hutan ingat Allah, tengok lombong ingat Allah, tengok sungai ingat Allah. Bukan macam kita tengok lombong ingat apa? Ingatkan telepiah. Tengok hutan ingat apa? Ingatkan balak, dan sebagainya. Itu kita. Tapi orang yang wali kutub ni, tengok lombong ingat Allah, tengok hutan ingat Allah, tengok apa pun dia ingatkan Allah Ta'ala. Jadi semata-mata ingat hati mereka itu akan Allah Ta'ala. Dan kerana inilah kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzali rahimahullah Ta'ala, inna lananzuru ila Allah Ta'ala bi basaril imani wal iqani fa aghnana zalika 'anid dalili wal burhan. Artinya bahawasanya kamu melihat kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan iman. Kamu tengok Allah tu dengan iman dan yakin, maka mengkayakan akan kamu oleh yang demikian itu daripada dalil. Tak payah dalil, tak payah burhan, tak payah bukti. Dia terus percaya kepada Allah Ta'ala. Tak payah dalil-dalil juga. Sekarang ni kita nak dalil. Apa dalil Allah itu ada? Maka kita kata baru alam ini. Kita ngaji tahu kan apa tu? Apa dalil Allah itu ada? Baru alam ini. Itu nak dalil. Tapi orang yang betul-betul dah makrifat tak perlu kepada dalil. Wali-wali kutub ni tak perlu kepada dalil. Dia terus yakin saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nak dalil dah, tak payah dalil. Kamu melihat kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan iman dan yakin, maka mengkayakan akan kamu oleh yang demikian itu daripada dalil. Tak payah dalil. Dan burhan pun dalil juga. Dan maqam inilah dinamakan oleh ahli tasawuf maqam syuhud. Apa itu syuhud? Sentiasa menyaksikan Allah. Bukan dengan mata kepalanya, dengan mata hatinya. Nampak Allah ada. Ini kalau guru-guru tarikat tahu lah dia ngajarnya. Saya bukan guru tarikat tapi kalau faham tu alhamdulillah lah. Ini yang betul-betul boleh menekannya guru-guru tarikat. Makam syuhud namanya. Yang ini melihat akan Allah Ta'ala itu dengan mata hati. Dengan penglihatan yang layak bagi Allah Ta'ala. Dia bukan nampak Allah tu biru ke hijau ke kuning ke merah, bukan. Dengan mata hati itu dia ingat Allah yang sifatnya tidak ada, tidak bersamaan dengan segala sifat yang baru. Dengan penglihatan yang layak bagi Allah Ta'ala, yang tiada sepertinya sesuatu yang baru. Seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Artinya bahawa subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala itu tiada seumpamanya sesuatu. Dan iaitu yang mendengar lagi yang melihat. Habis panjang mana tu? Habis dah tu ya. Daripada dah lenguh dah pun. Itu yang boleh silap tu. Selemput tu silap balik. Dah lenguh dah. Tak lalu lagi nunggu dah ya. Terutama tu Haji Zainal tu. Kan senang nak duduk habis tu. Tahu? Datang dari tadi ayat 5 tu. Sejam ni. Kayak saya dah ngajar ni sejam 5 minit 20 saat. Sikit kan punya lama ya. Dah lenguh dah. Pasal buat lah. Saya duduk atas kerusi tak apa lah. Jadi mudah lah tu. Sebelum apa? Sebelum ada yang pensan buat lepas itu ya. Ya. Sebab itu dalam kitab nak kata wabillahi hidayati wat taufiq. Wabillahi hidayati wat taufiq. Artinya dengan Allah lah datangnya hidayah dan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir. Ada soalan kan?